Bahasa Melayu Tahun 3. Tema Kesihatan dan Kebersihan. Unit 4, Saya Sihat dan Bertenaga. Dengan tajuknya Khasiat Vitamin C. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Sihat hari ini? Kamu dah bersedia dengan pelajaran hari ini? Bagus. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi pelajaran kita hari ini, mari kita lihat objektif hari ini. Objektif hari ini, murid dapat membaca sekurang-kurangnya 2 perenggan teks pelbagai jenis ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul. Kepelbagaian ayat juga disebut sebagai ragam ayat. Dalam ragam ayat terdapat 4 jenis ayat, iaitu yang pertama ayat penyata, yang kedua ayat tanya, yang ketiga ayat seruan dan yang keempat ayat perintah. Kita pergi lihat dulu maksud ayat penyata. Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan atau maksud membuat sesuatu kenyataan. Ayat penyata juga boleh disamakan dengan ayat susunan biasa. Pada akhir ayat penyata akan ada tanda noktah ataupun kita panggil titik. Ini merupakan simbol tanda noktah. Sekarang kita pergi lihat kepada contoh ayat penyata. Ayat pertama, rumah itu besar. Kedua, tarian Zapin, tarian negeri Johor. Ketiga, Raju membawa ayahnya ke klinik. Keempat, bungkusan itu daripada kakak. Jika awak perhatikan, terdapatnya titik pada setiap ayat penyata. Seterusnya kita pergi kepada jenis ayat yang kedua, iaitu ayat tanya. Ayat tanya ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan menanyakan hal sesuatu atau berita. Pada akhir ayat tanya akan ada tanda soal. Ini merupakan simbol tanda soal. Sekarang kita pergi lihat kepada contoh ayat tanya. Yang pertama, baju itu cantik. Kedua, itu basikal awak. Ketiga, dia ketawa mengapa? Dan keempat, nama awak siapa? Jika awak lihat, pada hujung ayat terdapatnya simbol tanda soal. Pasti awak tertanya, mengapa ada perkataan yang berwarna kuning? Perkataan yang berwarna kuning ini merupakan kata tanya. Seterusnya kita pergi jenis ayat yang ketiga, iaitu ayat seruan. Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan melahirkan perasaan seperti terkejut, hairan, geram, seronok dan sakit. Pada awal ayat seruan akan wujud kata seru seperti wah, amboi, syabas, cis, nah. Pada akhir ayat seruan akan ada tanda seru. Ini merupakan simbol tanda seru. Sekarang kita lihat kepada contoh ayat seruan. Ayat yang pertama, aduh, sakitnya. Ayat yang kedua, wah, tingginya bangunan itu. Ayat yang ketiga, cis, penipu engkau. Dan ayat yang keempat, amboi, bergayanya.
Ayat yang pertama mewakili perasaan sakit. Ayat yang kedua mewakili perasaan terkejut. Dan ayat yang ketiga mewakili perasaan marah atau geram. Dan yang keempat mewakili perasaan terkejut dan teruja. Sekarang kita pergi jenis ayat yang keempat, iaitu ayat perintah. Ayat perintah ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan memberi suruhan, larangan, ajakan atau menyampaikan permintaan. Contoh ayat perintah: keluar dari bilik ini. Kedua, jangan bising. Ketiga, jemput masuk. Dan yang keempat, minta datang segera. Jika awak masih ingat lagi, pada pelajaran lepas, kita telah pun merungkai apa itu ayat perintah. Sekarang, kita telah berada dalam aktiviti yang kedua, iaitu aktiviti membaca. Kamu boleh buka buku teks Bahasa Melayu tahun 3, jilid 1, halaman 23. Mari kita baca bersama-sama. Khasiat vitamin C. Sudah 2 hari Saiful mengalami demam selsema. Pada pagi itu, ibu telah menyediakan sup sayur untuk Saiful. Saiful, makanlah sup sayur ini, kata ibu. Baiklah ibu, kata Saiful. Apakah khasiat sup sayur ini, ibu? Tanya Saiful. Ibu tersenyum lalu menjawab. Sup sayur ini banyak khasiatnya. Sayur-sayuran dalam sup ini kaya dengan vitamin C yang dapat membantu Saiful cepat sembuh. Vitamin C berupaya untuk meningkatkan ketahanan badan. Jelas ibu. Oh, banyak kelebihan vitamin C ini, kata Saiful. Ya Saiful. Oleh itu, Saiful perlu menghabiskan sup sayur ini. Tambah ibu lagi. Terima kasih ibu. Saya akan mematuhi nasihat ibu, kata Saiful. Moga Saiful cepat sembuh, balas ibu sambil tersenyum. Jika awak lihat, terdapat 4 jenis warna. Warna yang pertama iaitu warna merah mewakili ayat penyata. Warna yang kedua mewakili ayat perintah. Warna yang ketiga, warna hijau mewakili ayat tanya. Dan yang keempat mewakili ayat seruan. Cikgu harap kamu dapat fahami seberingkas mengenai jenis ragam atau ayat. Tugasan pada hari ini, buku aktiviti Bahasa Melayu halaman 26. Baca teks dan senarakan jenis ayat. Pada aktiviti ini, kamu perlu mencari jenis-jenis ayat yang telah dinyatakan, kemudian isi tempat kosong pada ruangan yang telah disediakan. Sehingga berjumpa lagi pada pelajaran akan datang. Terima kasih. Kita jaga kita. Selamat belajar.